Saya nak pergi mana? Kembali dalam Borak Kopi Tiam. Kita saja nak berada kat depan ni kan. Bagi fokus kat sini. Ya, siapa yang tengah tonton kat Borak Kopi Tiam ni, kita banyak pengisian bakal kita saksikan. Lagi satu pula pengisian pula berkenaan tentang keselamatan pekerjaan kita kan. Lagi-lagi waktu-waktu macam ni, siapa yang tengah fikirkan tentang macam mana perlindungan kita ke, perjalanan pekerjaan kita ke kan. Mana tahu lepas ni adanya pencerahan, Faiz kan. Betul, kita akan bersama dengan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, Roshaimi Mat Rosdi yang akan bersama dengan kita. Ada ke? Mana dia? Mana dia? Oh, ada sampai dah. Bang. Ada gak tahan abang kat luar tadi ya? Sila Cik Roshaimi. Terima kasih. Sihat je. Ya, alhamdulillah. Okey, So, terima kasih kerana meluangkan masa bersamakan kita orang pada hari Ahad, dan semestinya topik ni sangat sangat orang kata penting untuk semua orang sebab ini melibatkan daripada segi harian kesihatan dan sebagainya kan. Okey, sekarang ni kepada soalan yang pertama lah. Okey, basically kita sebagai seorang pekerja sekarang ni kan, katakanlah saya tiba-tiba sakit, on the way pergi kerja ke, on the way balik daripada rumah ke, tiba-tiba accident ke macam tu kan. So daripada segi segalanya, proses masuk hospital, claim bersama dengan Perkeso apa semua, sebenarnya benda-benda semua tu dilakukan oleh individu tersebut ataupun syarikat yang sebenarnya kena buat. Okey, dia ada dua senario. Kalau macam dalam senario yang kes tuntutan kemalangan tadi tu, kalau contohlah seorang pekerja tu terlantar di hospital, of course tanggungjawab majikan untuk memainkan peranan dari segi membuat permohonan bagi pihak pekerja. Sebab kalau ikut dari segi tuntutan ni, dia ada satu borang khas yang maksudnya majikan perlu memperlakukan bahawa kemalangan itu berlaku dan pekerja itu adalah pekerja yang sedang bekerja di bawah majikan tersebut. Sebaiknya pihak majikan. So maknanya kita sebagai orang yang kena tu tak payah buat apa-apa lah sebenarnya. Ya, sepatutnya. Tapi tengok juga kadang senario bagi setengah pekerja dia nak cepat. Kadang-kadang prosedur mungkin di peringkat syarikat lambat melaporkan kemalangan, dan katakanlah pekerja itu tidak terlantar, pekerja itu juga boleh datang sendiri, tapi dia tetap juga perlu mendapatkan pengesahan daripada majikan. Borang itu perlu dilengkapkan dan disahkan oleh majikan dan mereka boleh submit juga kepada pihak Perkeso. Dan itu tak kisah, fleksibel lah. Tapi yang sebaiknya ialah majikan lah yang membuat tuntutan. Tapi dalam keadaan yang kalau pandemik ni, macam mana lah peranan untuk berdepan dengan keadaan macam ni? Okey, kalau kita tengok senario pandemik sekarang, so punya peranan kalau kita cuba dengar, tuntut kemalangan accident, betul tak? Betul. Tapi sekarang ni kita, kalau during pandemik, apa yang terkesan sebenarnya kepada pekerja di luar sana ialah pemberhentian pekerjaan. So mereka yang hilangan pekerjaan ni, mereka tak tahu apa hala tuju, apa mereka boleh dapatkan bantuan daripada Perkeso. So dalam konteks ni kita ingin terangkan khusus kepada mereka di luar sana bahawa Perkeso ada satu pelindungan keselamatan sosial yang kita sediakan khusus bagi mereka yang terkesan akibat daripada pandemik tadi. Selain daripada perlindungan dalam bentuk kemalangan sebagainya tadi, ialah bahawa kita ada satu skim yang kita namakan sebagai skim sistem insurans pekerjaan. Sistem insurans pekerjaan. So macam mana benda tu berfungsi? Okey, bagi mana-mana pekerja yang kehilangan pekerjaan dan mereka adalah terdiri daripada pencarum Perkeso di bawah sistem insurans pekerjaan ini, mereka boleh datang ke pejabat Perkeso untuk membuat tuntutan di bawah sistem insurans pekerjaan ini. Di mana kalau sistem insurans pekerjaan ini kita tahu apabila seorang pekerja tu dia kehilangan pekerjaan, dah tentulah mereka tak ada income kan. Ya. So mereka akan datang ke pejabat Perkeso melaporkan bahawa mereka kehilangan pekerjaan, dan kita akan lakukan siasatan sebagainya, dan mereka layak sekiranya kalau kita mendapati kelayakan caruman dia cukup lebih daripada 12 bulan caruman, mereka layak untuk membuat tuntutan di bawah sistem insurans pekerjaan yang mana Perkeso akan memberi bantuan allowance mencari pekerjaan. Di mana allowance mencari pekerjaan ni kita akan bayar 80 hingga 30%, iaitu dalam tempoh maksimum 6 bulan, yang mana pekerja ni akan dapat bulan pertama tu 80% daripada gaji dia sebelum, supaya mereka tak terkesan sangat dalam tempoh mereka nak mencari pekerjaan lain. Itu bantuan yang kita akan bantu. Dan kalau kita sebut tentang kehilangan pekerjaan ni juga, dia bukan setakat hilang kerja bagi pampasan. Yang paling penting SOSO juga turut menyediakan bantuan perkhidmatan pekerjaan. Bantuan perkhidmatan pekerjaan ni kita nak supaya dalam tempoh mereka mendapat faedah ini, pegawai Perkeso, dedicated pegawai Perkeso yang kita namakan sebagai pegawai perkhidmatan pekerjaan akan membantu dari segi proses cara pekerjaan, akan monitor dia punya pekerjaan supaya dia dapat kembali semula bekerja dengan secepat yang mungkin. Walaupun kita nyatakan tadi 1 ke 6 bulan tapi kalau contohlah dia kembali bekerja awal dalam tempoh tersebut dan terima bantuan, katakanlah bulan ketiga dia balik semula bekerja, okey, kita akan bayaran yang tadi tu, the balance yang lagi 3 bulan, katakanlah bulan ketiga tadi dia dah kembali semula bekerja, balance lagi 3 bulan kita akan bayar lamsam 25%
daripada balance tersebut, dia kita akan bayar sekaligus kepada pekerja tersebut. Takkan diteruskanlah sampai 6 bulan. Sebab aim kita ialah sebenarnya bukan sekadar kita nak bantu dia dari sudut pampasan, yang paling penting ialah untuk mempercepatkan dia untuk kembali semula bekerja. Dan kalau nak ikutkan dia punya validity daripada dia kehilangan kerja tu, berapa lama yang dia boleh lagi menghubungi syarikat perkeso? Okey, kalau untuk perkeso kita tak ada limit number berapa lama berapa tempoh. Sebab yang paling penting bila dia kembali semula bekerja, tu yang kita punya aim. Tapi katakanlah selepas dia kembali bekerja, lepas setahun ataupun 6 bulan, dia berhentikan sekali lagi. Untuk senario SOSO, tak ada masalah, dia boleh datang ke pejabat SOSO, pegawai dari segi bantuan perkhidmatan pekerjaan kita akan teruskan. Cuma mungkin dari segi bantuan allowance tadi tu, kita ada syarat yang kita pegang, yang maksudnya untuk tuntutan kali pertama mesti ada kelaikan syarat 12 bulan caruman. Tapi bila katakanlah ada berlaku lagi kehilangan pekerjaan, dia punya syarat kelaikan caruman tu dia dah lagi bertambahlah, bukan lagi 12, dah jadi 18 bulan caruman. So dia akan reset balik. Tapi yang paling penting, kita macam saya nyatakan tadi, dalam konteks pandemik sekarang ni, orang bukan nak melihat pampasan, sebab pampasan ni dalam satu tempoh yang pendek. Yang paling penting ialah cepat kerja, sustain kat tempat kerja. Tapi kalau memang keadaan macam ni, kalau semua yang kehilangan pekerjaan, dia orang boleh mohon lepas memang dapat teruskan, ataupun kalau ditolak macam mana? Okey, kita akan tengok senario kehilangan pekerjaan. Of course, bila setiap kehilangan pekerjaan mesti kehilangan pekerjaan yang kita takrifkan di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan kita 2017. Okey, bagi senario, walau katakanlah contoh permohonan tolak. Biasa permohonan tolak ni ada asas, especially kalau contoh kes-kes kehilangan pekerjaan ni yang maksudnya yang tak clear. Maksudnya yang dia bukan ditakrifkan di bawah akta kita ni, kita tak dapat nak bantulah. Sebagai contoh, caruman dia tak cukup, kurang daripada 12 bulan. Kemudian katakanlah contoh dia sendiri yang berhentikan kerja sendiri. Kan ada juga yang bukan majikan yang terminate ataupun dia bukan penerima MSS ataupun WSS. Tapi dalam senario, walaupun kita kata permohonan dia ditolak dari sudut kelaikan tu, tapi dari segi perkhidmatan pekerjaan kita tak stop. You boleh datang asalkan dia pencarum SOSO. Even sekarang pun kita dah start tolong public. Walaupun dia bukan pencarum SOSO, kita turut membantu mereka juga. Tak kira walaupun, sebab sekarang ni kita sekarang ke arah untuk menjadi sebagai public employment services untuk negara ini. That's why kita all out dari segi menyediakan perkhidmatan pekerjaan ini kepada rakyat di seluruh Malaysia tanpa mengira mereka adalah pencarum perkeso. Dan yang paling penting, ada beberapa faedah yang anda patut tahu sebagai pencarum perkeso ataupun anda di luar sana. Dan seperti yang berada di skrin anda sekarang ini adalah beberapa jadual faedah yang ditawarkan oleh pihak perkeso. Okey, so bila kita tengok graf ni, dia lebih kurang antara yang Tuan cakap tadi tu ke? Okey, ini sebenarnya merupakan dari segi kadar gaji bulanan lah, anggapan yang kita ambil dalam proses kita nak membayar pampasan kepada pekerja. Kalau kita ambil contoh, bagi mereka yang bergaji melebihi 1,000, 800, 900, mungkin kita boleh tengok, kita tengok yang angka yang tinggi yang sikit. Yang bawah sikit. Mungkin okey, katakanlah mereka bergaji, okey kita ambil yang bawah sekali. Katakanlah gaji lebih, kita go lebih daripada gaji max, gaji minimum. Okey, katakanlah gaji dia 1,800, 1,700 ke 1,800. Okey, dari segi gaji bulanan purata anggapannya ialah 1,750. Dan kadar caruman yang dibayar kat SOSO base pada gaji bulanan purata anggapan. Dari segi bantuan, kalau dia memenuhi syarat kelaikan caruman 12 bulan tadi, dia akan dapat bantuan untuk bulan pertama 80% daripada 1,750. Okey. This is a mark. Sebab kita tahu bila mereka diberhentikan kerja, pada bulan pertama mereka terkesan dari segi nak menanggung kos hidup. That's why kadar pelatusan tu 80% tinggi. Itu pun tinggi juga. Tapi lama kelamaan dia akan menurunlah ke 20%. Sebab aim kita tak nak masyarakat kita ni terus realize ataupun depends pada ni. Yang paling penting you kena wake up, bangun, berusaha cepat-cepat cari kerja. Cuma yang paling penting dalam situasi pandemik ni, saya nak nasihatlah, kalau boleh jangan pilih kerja. Sebab kalau kita tengok trend kadar-kadar pengangguran ni dah meningkat. That's why kita kena rebut peluang ni, cepat balik kerja. Kalau ada je peluang depan mata tu, kita ambil. Jangan kita ni kerja ni tak sesuai dengan saya lah. Ini bukan masa nak memilih lagi nak saya. Even sebut pasal yang ni, kan masa 5 Jun, Yang Mahmud Mohamad, Perdana Menteri pun ada inisiatif untuk tentang plan jana ekonomi kan. Sebenarnya pula inisiatif yang daripada perkeso tentang yang plan ni. Okey, actually plan jana semula ekonomi negara ini adalah merupakan usaha kerajaan yang kita nampak kesan daripada kadar-kadar pengangguran akibat daripada pandemik ni, yang mana kerajaan melihat perlu ada satu suntikan dari segi bantuan daripada kerajaan khusus untuk majikan-majikan di luar sana untuk bangkit semula, dan sekiranya mereka memerlukan pekerja-pekerja baru nak iklankan ke
kekosongan jawatan baru, kerajaan akan support dengan menyediakan insentif di bawah penjana. Dan pada ni juga saya ingin Perkeso ni sebenarnya actually merupakan organisasi yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan ni, yang diamanahkan oleh Kementerian Kewangan, dan juga kita di bawah Kementerian Sumber Manusia sebenarnya telah diberikan tanggungjawab ini. Kita sebagai agensi yang melaksana untuk memastikan pelaksanaan program insentif pengambilan pekerja ini dilaksanakan dengan jayanya. Sebab ramai mungkin majikan di luar sana mereka tak tahu bahawa sekarang ni kerajaan ada satu program yang dinamakan insentif pengambilan pekerja. Okey, di bawah insentif pengambilan pekerja mungkin saya boleh berkongsi di sini. Mana-mana majikan khususnya yang telah berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 Jun 2020 tahun ni, mana-mana yang berdaftar sebelum tu, mereka layak untuk mendapatkan bantuan ni. Apa caranya? Okey, bagi kekosongan jawatan yang mereka nak iklankan, mereka kena daftarkan dulu iklan kekosongan jawatan tu dalam kita punya portal yang kita namakan sebagai My Future Job. My Future Job ni adalah portal yang kita guna pakai dalam konteks untuk memproses di bawah program insentif pengambilan pekerja. Tapi sebelum mereka mendaftarkan iklan kekosongan jawatan tersebut di My Future Job, mereka juga perlu mendaftarkan syarikat tersebut dalam kita punya sistem Penjana Kerjaya, di mana mereka perlu pergi ke www.penjanakerjaya.perkeso.gov.my, register dulu company, and then bila dah register company, maka dia dah entitled untuk sebagai company yang layak untuk penjana, dan next dia kena register iklan kekosongan jawatan tersebut di dalam My Future Job. Okey, katakanlah ada 10 jawatan, iklankan 10 jawatan. Dan dari segi pengambilan, kita encourage majikan dan wajib majikan mengambil kalangan kandidat yang didaftar dalam dari pencari kerja yang berdaftar dalam My Future Job. Maksudnya dekat My Future Job ni bukan sekadar majikan saja berdaftar, tapi pencari kerja juga berdaftar, dan dia ada matching sistem yang berlaku di situ. Dan apabila majikan ni nak ambil pekerja, dia akan cari daripada kandidat yang tadi yang dah daftar dalam My Future Job. Bila mereka nak membuat tuntutan di bawah Penjana Kerjaya tadi, mereka akan key in balik nama-nama berdasarkan 10 jawatan tadi ke dalam Penjana Kerjaya, dan dalam tempoh sebulan insya-Allah kita akan proses. Dan kalau kita tengok permohonan ni, dia akan buka sampai 31 Disember tahun ni, dan mana-mana majikan dia akan layak mendapat bantuan sehingga tempoh 6 bulan. Kita ada kategori sebenarnya bila kita sebut tentang Penjana Kerjaya, kita ada kategori untuk My Apprentice. My Apprentice ni khusus untuk lepasan sekolah ataupun graduan, mana kerajaan melalui SOSO akan mengulurkan bantuan sebanyak RM600 bagi setiap apprentice yang majikan ambil. Dan kita juga ada bagi kategori pekerja berumur bawah 40 tahun kalau diambil bekerja, tapi ini khas untuk pekerja tempatan saja. Dia akan dapat bantuan RM800 bagi setiap pekerja untuk tempoh 6 bulan. Kalau umur 40 tahun kata, kita tahu umur 40 tahun kadang cabaran macam saya contoh. Kita nak dapatkan orang yang 40 ataupun majikan nak percaya pun susah. Tapi bila kita bagi ini, kita bagi insentif lebih sikit, iaitu sebanyak RM1,000 bagi setiap pekerja diambil. Dan lagi satu khusus, kita tak lupakan juga untuk mereka golongan OKU dan juga peserta return to work. Peserta return to work tadi macam yang kes Ijat tadi, kita ada satu nama program yang kita namakan program return to work. Kita akan bantu dia pulihkan dia. Ini masuk grup yang lagi satu return to work. Maksudnya majikan yang mengambil mereka juga layak untuk dapat bantuan RM1,000 bagi setiap OKU dan juga RTW tadi. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya tentang keadaan pandemik sekarang ni dengan kehilangan kerja yang melibatkan hampir ke jutaan orang kan. Dijangkakan. Tapi kalau kita tengok sekeliling kita, kita dah pasti orang-orang terdekat kita ramai yang kehilangan kerja apa semua kan. Itu sudah pasti. Tapi mungkin mereka tertanya, kita kehilangan kerja, tapi tiba-tiba nak cari kerja, ada ke orang yang nak ambil kerja tu? Inilah. Yes. Sebab tu macam saya nyatakan tadi, di Perkeso kita bukan sekadar melihat papasan. Macam tadi saya mungkin boleh tambah sedikit, kita juga menyediakan kemudahan latihan. Bagi mana-mana majikan yang mengambil pekerja yang katakanlah contoh dia rasa kurang yakin, mungkin tak ada lain, kita pun boleh menawarkan latihan untuk pekerja yang diambil. Di samping itu juga yang paling penting macam saya nyatakan tadi, pekerja-pekerja ni juga dia janganlah terlalu memilih. Mereka ambil saja peluang kerja dia. Dan kita insya-Allah kita ada pegawai perkhidmatan pekerjaan seluruh Malaysia. Kita ada lebih daripada 246 orang. InsyaAllah datanglah ke pejabat SOSO yang berhampiran, kita akan bantu. Sebab pegawai perkhidmatan pekerjaan ini adalah dedicated officer yang akan bantu manage sekali. Kita tak depends pada portal semata-mata. So bermakna orang tu tak ada skill pun no problem. Ada latihan. Ada latihan kemahiran di sini. Pelbagai manfaat ni kan. So kita perhatikan di sini di Layar TV adalah Instagram untuk Perkeso. Jadi siapa yang nak macam-macam informasi yang kita dah kongsikan, banyak kelebihan manfaat untuk rakyat semua yang sedang menghadapi ujian dan sebagainya. Jadi kita harapnya semuanya dapatlah ni pencerahan dan sebagainya.